Salam sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Tuan Dipertua, izinkan saya untuk menyambung ucapan menjunjung titah Diraja pada petang yang mulia ini. Kebelakangan ini, kejatuhan nilai mata wang ringgit telah menghantui ramai rakyat Malaysia. Seolah-olah kedudukan nilai mata wang ringgit penentu segala kepada ekonomi negara. Sekali lagi, ia digunakan pihak tidak bertanggungjawab sebagai peluru. Syalam. Boleh Ya, sikit? bagi. Ada Sekejap. bagi Boleh tak? nak Sikit je. pencerahan. Bagi. Baru nak mula ni. Syalam, setuju tak dengan saya sepatutnya pembangkang tak keluar tadi semasa ucapan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Bun? 100% setuju. Dia tak tahu pun apa yang nak diucapkan, tetapi asal kerjanya membangkang, itulah kerja pihak pembangkang. Sekali lagi, isu mata wang ringgit ini digunakan pihak tidak bertanggungjawab sebagai peluru dan candu. Kononnya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan tidak arif mengurus keuangan dan tiada hala tuju. Lucunya, yang kuat bermain forex pun kuat menghentam sama. Sedangkan jika ia mempunyai simpanan US dollar yang banyak, ketika inilah dia akan mengaut laba. Menurut Gubernur Bank Negara Datuk Abdul Rashid Ghafur, 20 Februari 2024, kejatuhan nilai ringgit adalah disebabkan faktor luaran semasa, antaranya kenaikan kadar faedah Amerika Syarikat yang mendadak, kebimbangan tentang geopolitik dunia dan ketidaktentuan tentang prospek ekonomi negeri China. Hakikatnya, kejatuhan nilai mata wang ringgit juga turut menimpa yen Jepun, renminbi China dan semua mata wang negara ASEAN melainkan Singapura. Timbul persoalan, kenapa tidak Singapura? Kerana Singapura mengurus monetary policy mereka melalui pertukaran wang asing. Maksudnya, bila US dollar mengukuh, maka ringgit Singapura juga turut mengukuh. Mereka lakukan ini untuk menghalang implikasi tekanan inflasi bagi negara mereka. Kerana majoriti keperluan asas mereka adalah dalam hal-hal yang berkaitan dengan import. Jadi mereka perlu currency yang kuat untuk menangani kenaikan inflasi. Bagaimana Singapura boleh lakukan ini? Mereka ada reserve dan surplus yang sangat besar. Balance sheet Singapura kukuh, lalu memberi asas yang padu untuk memastikan mata wangnya lebih kukuh berbanding dengan negara-negara lain di dunia ini. Lalu bagaimana keadaan kita, Malaysia? Negara kita telah mengalami defisit sejak krisis keuangan Asia 1998 lagi. Ditambah dengan beban hutang yang semakin meningkat saban tahun. Titah Diraja menzahirkan kekecewaan dan kebimbangan baginda dalam hal ini. Lalu baginda mahu setiap perbelanjaan diurus dengan teliti. Baginda juga mengharapkan kerajaan memperoleh lebihan fiskal ketika pemerintahan baginda. Alhamdulillah, Kerajaan Madani telah bertindak proaktif. Rang Undang-Undang Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023 telah dibentang dan telah diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini. Saya menjangkakan dengan adanya Akta 850 berkenaan dengan tanggungjawab fiskal ini, kerajaan akan mampu untuk mengurangkan defisit negara secara beransur-ansur dan kembali kepada kedudukan surplus pada tahun 2030 tanpa menjejaskan rakyat dan pembangunan negara. Kerana tidak akan mampu
kerana kita tidak akan mampu dan berdaya tahan untuk terus-terusan memacu ekonomi dalam keadaan defisit. Cabarannya, titah diraja mahukan surplus semasa pemerintahan baginda. Yang Muhammad Shah Alam, Ya. pada tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, semasa pemerintahan Yang Muhammad Bera dan Pagoh, ringgit betul ada menjunam juga. Alasan diberikan adalah faktor luaran. Pasaran luar yang terkesan kerana COVID yang melibatkan semua negara. Tetapi pada masa tersebut, kerajaan pada masa tersebut, yang Muhammad Bera ada di sini, dimaki berbakul-bakul. Dikatakan tidak reti memerintah, hancur negara, turunkan PM, harga ringgit akan menaik dengan mendadak. Tetapi hari ini, apabila pembangkang menggunakan hujah yang sama, tiba-tiba dikatakan pembangkang bermain politik. Kenapa hipokrit? Dulu kalian boleh, kini tak boleh. Mana keadilannya? Terima kasih. Keadaan berubah-ubah mengikut tahun. Pada masa itu, apa yang dilakukan oleh Yang Berhormat Datuk Pahat, ya, tidak, Perdana Menteri pada masa itu ialah melakukan perbelanjaan yang di luar daripada kawalan. Ya, tidak ada mendapat keputusan daripada Dewan Yang Mulia ini, melakukannya dalam keadaan darurat. Ya, maka perbelanjaan itu dilakukan dengan sewenang-wenangnya tanpa mengambil pertimbangan dan juga pandangan daripada Dewan Yang Mulia ini. Tetapi hari ini, tanggungjawab ini, apa juga yang dilakukan oleh kerajaan, ianya dimaklumkan, dibentangkan dan mengambil kira pandangan daripada ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini. Ya Muhammad. Saya izinkan saya untuk terus kira. Saya menjangkakan tadi, sekiranya kita komited dengan tanggungjawab fiskal 2023, Akta 850 ini, maka pada tahun 2030 saya menjangkakan kita akan boleh kembali kepada keadaan surplus. Tetapi cabarannya ialah titah diraja inginkan ataupun berharap bahawa ekonomi perbelanjaan negara yang surplus ini berlaku dalam pemerintahan baginda. Maka maksudnya dalam 5 tahun ini kerajaan perpaduan harus bekerja dengan keras dan bersungguh-sungguh untuk mencapai hasrat begitu. Muhammad Shah Alam. Alhamdulillah, kita inginkan kestabilan dalam negara kita ini untuk memastikan hasrat ini boleh kita capai. Shah Alam. Dan kita ucapkan terima kasih kepada baginda kerana telah memberikan jaminan bahawa kerajaan perpaduan ini akan kekal sehingga tempoh penggal kali ini. Shah Alam, sedikit saja. Shah Alam. Ya. Terima kasih Shah Alam. Saya mendengar dengan tekun perbahasan Shah Alam dan apa yang telah diucapkan 2-3 minit yang lalu. Yang jelas adalah sekurang-kurangnya yang ada di sebelah sini ikhlas untuk membantu PMX, untuk memastikan bahawa kesejahteraan rakyat itu terbela. Dan memang kita rasakan bahawa sesuatu yang diusahakan itu tidak boleh berjaya, sekurang-kurangnya perlukan masa. Apa yang saya rasakan adalah sekurang-kurangnya yang ada di sebelah sini bersama-sama bertekad, ikhlas. Bukan seperti seorang dua ahli parlimen. Masa berkempen memerlukan bantuan PMX. Masa berkempen memerlukan bantuan ahli-ahli parlimen daripada Pakatan Harapan. Tetapi selepas berjaya, macam kacang lupakan kulit. Saya tak maulah menyebutkan mana-mana nama. Tapi sekurang-kurangnya kita di sebelah sini, tak kiralah Pakatan Harapan ataupun... Tangan kiri lawan rasuah, tangan kanan melepaskan perasuah. Kamu dulu yang lawan, kini berdiam diri. Kalau berani namakan, jangan baling batu, sembunyi tangan.
Timbalan Speaker baru kemarin diberikan nasihat untuk kita beradab. Saya tidak menyebut mana-mana nama. Kenapa Yang Berhormat muar perasaan sangat? So saya di sini ingin mengatakan bahawa sekurang-kurangnya kita lihat keikhlasan Barisan Nasional Pakatan Harapan semua di sebelah sini membantu PMX untuk memastikan bahawa kerajaan yang ada sekarang akan terus bersatu, akan terus bersama memastikan bahawa kesejahteraan rakyat terus terbela. Terima kasih diberi peluang. Terima kasih, Encik Lutong. Jadi persoalan ringgit ini, kita rakyat semua, kita tidak harus terlalu panik dan gusar dengan keadaan mata wang pada masa ini. Ia harus dilihat sebagai fenomena sementara. Semua kajian daripada institusi-institusi kewangan, malah daripada bank negara juga mengunjurkan bahawa fenomena ini adalah fenomena sementara dan ringgit akan kembali mengukuh sekitar pertengahan tahun dan sehingga kepada penghujung tahun ini. Petunjuk-petunjuk ekonomi negara berada pada landasan yang betul sebagaimana angka-angka yang dinyatakan dalam titah diraja. Inflasi yang rendah pada kadar 2.5% pada tahun 2023. Ekonomi yang berkembang pada kadar 3.7%, hanya 1.1% saja kurang daripada yang disasarkan, dan pelaburan-pelaburan yang diluluskan yang meningkat kepada 329.5 bilion pada tahun 2023, lebih baik daripada tahun 2022, menunjukkan bahawa negara sedang menuju ke arah ekonomi yang lebih kukuh. Tuan Dipertua, Shah Alam menyambut baik juga titah diraja yang mahukan kerajaan meningkatkan kecekapan dan prinsip kerja berintegriti. Ini termasuk kecekapan dan kecepatan siasatan dan penyelesaian sesuatu kes. Ia sebenarnya sangat sinonim dengan aspirasi dan iltizam yang amat berhormat Perdana Menteri selama ini. Maka semua pihak harus menjayakan, termasuk agensi kerajaan, swasta, korporat dan juga orang ramai. Namun kelompongan yang terdapat dalam Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 yang sedia ada tidak banyak membantu hasrat murni ini. Pindaan-pindaan tertentu harus menjadi fokus dan keutamaan pada waktu kerana kelemahan yang terkandung di dalam Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 membantutkan usaha membenteras rasuah untuk bergerak secara telus di negara ini. Kelompongan pada peruntukan berkaitan boleh disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu dan ini boleh menyebabkan pembongkaran salah laku rasuah sukar untuk dikekang. Selain daripada keyakinan rakyat terhadap sistem perundangan perlu dipertingkatkan, kita harus mengakui bahawa peranan pemberi maklumat akan turut menjamin pentadbiran negara yang lebih beraccountability melalui maklumat-maklumat yang diberikan demi memelihara kepentingan awam. Pindaan yang dilaksanakan dengan kadar segera merangkumi Seksyen 4, Seksyen 6, Kurungan 1, Seksyen 7, Seksyen 8, Kurungan 1 dan 4, Seksyen 11 bagi Akta Perlindungan Maklumat 2010, Seksyen 203 Kanun Keseksaan dan Seksyen 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah harus disegerakan untuk membentuk sebuah mekanisme kawalan terhadap isu integriti dan sebarang ketirisan yang merugikan negara supaya ianya boleh disekat di peringkat yang lebih awal lagi. Begitu juga dengan tentang Akta Pendanaan Politik yang perlu disegerakan. Saya percaya sahabat saya nanti yang berhormat Bentong akan boleh membahaskan secara detail keperluan kepada Akta Pendanaan Politik ini kerana beliau adalah merupakan seorang champion di kalangan
kumpulan rentas parti Parlimen Malaysia berkenaan dengan integriti, governance dan anti rasuah. Persoalannya, adakah pindaan rang undang-undang atau perlindungan pemberi maklumat dan Akta Pendanaan Politik ini akan dibentangkan pada penggal ini juga. Kita alu-alukan hasrat dan usaha kerajaan untuk melakukan reformasi institusi. Tetapi sekarang kita tidak seharusnya lagi bicara tentang reform, tetapi yang kita harus bicarakan ialah tentang the speed of the reform. Itu yang kita inginkan, Tuan Yang di-Pertua. Dalam masa yang berbaki ini, saya ingin menyentuh satu perkara yang sangat penting bagi dunia Islam, bagi menghormati aspek kemanusiaan yang sekarang ini menghambat saudara-saudara kita di Palestin. Saya ingin mengajak ahli-ahli Dewan yang mulia merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana berani bersuara secara berdepan, face to face dengan pemimpin dunia, khususnya Presiden Amerika Syarikat di persidangan Asia Pasifik Economic Cooperation APEC 2023 pada November lalu berkenaan dengan serangan ganas Israel terhadap Palestin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdalal jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin jair." Sesungguhnya jihad yang paling afdal ialah menyatakan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Inilah yang telah pun dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, bukan sekali, bukan dua kali, tetapi beberapa kali di beberapa perhimpunan. Tetapi apa yang dilakukan di APEC itu adalah secara berhadapan. Isu umat Palestin bukan sahaja merupakan isu umat Arab ataupun umat Islam, tetapi ianya adalah merupakan isu sejagat. Kehadiran negara-negara bukan Islam, khususnya Afrika Selatan, yang mengheret Israel ke ICJ dengan didokong oleh sejumlah besar negara-negara lain seperti Brazil, Bolivia, Colombia, Namibia, memberi gambaran berlakunya kebangkitan luar biasa masyarakat dunia untuk menentang kekejaman Israel. Bahkan tindakan negara-negara Eropah termasuk yang menjadi anggota NATO dan sekutu kepada Israel seperti Spanyol, Italy, Ireland, Perancis, Norway, Denmark, Kanada, Australia dan New Zealand berulang kali mendesak serangan dihentikan atau gencatan senjata dengan segera. Saya percaya kita semua memang sangat terkesan dan komited untuk membantu saudara-saudara kita, sama ada seagama ataupun saudara-saudara kita seinsan yang ada di bumi Gaza ini, dengan apa juga bentuk bantuan. Tetapi kita belum lagi menunjukkan satu kesatuan di dalam negara kita Malaysia ini, maka saya menyeru agar kita sama-sama akan keluar dalam satu perhimpunan mega untuk menyatakan sokongan seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira agama, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira batasan kelompok ataupun kepatian, untuk kita sama-sama turun pada 2 hari bulan Mac dalam satu perhimpunan aman menyatakan sokongan kepada rakyat Palestin dan gesaan kepada dunia supaya menghentikan serangan yang zalim terhadap rakyat Palestin. Akhirnya, Datuk Yang di-Pertua, saya ingin berterima kasih sekali lagi kepada Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya membahas titah diraja. Terima kasih kepada rakan-rakan ahli Dewan, terima kasih kepada pegawai-pegawai dan bentara Parlimen, terima kasih kepada warga Shah Alam yang memberikan sokongan
dan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia. Tuan Yang Pertua, saya mohon mencadang titah diraja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Shah Alam. Saya jemput Yang Berhormat dari Batang Sadong untuk berucap. 30 minit.